tersiri dengan 1. Okay. Boleh nampak tak? And then bila korang kira, korang akan dapat 5 ohm. Okay. Alright. So, settle untuk Thevenin resistance. So, kita akan cari Thevenin voltage pula. So, kita put back all the sources. So, kita ada 3 ampere here and 12 volt. Okay. So, kalau kita tengok, kita ada node kat sini. Kat V1 and V2 ni. Okay. So, so kita boleh apply nodal analysis, okay, dekat node tu. Okay. Remember, kalau kita nak buat nodal analysis, kita akan, saya biasa akan label dulu dia punya current in and current out kan. So, ini masuklah saya namakan dia, saya labelkan dia I1, and then this one I2, this one I3. Okay. Supaya saya tak confuse, saya suka buat macam tu itu pula pada korang. Kalau korang nak straight away pun boleh. Macam solution ni. Okay, katakan yang ini I4 lah. So, ini I5 So, I5 ni, kat sini kan yang kita yang kita dah open circuit. Okay. Kita I5 ni actually dia akan equal dengan I5 akan equal dengan 0 sebab dia tak ada connection pun kat sini kan. Okay. So, kita tengok dekat node 1 dulu Node V1 tu Okay, so kita tengok apa current in. Current in yang 3 ampere, betul? So, kita akan tulis I1 lah I1. So, ada tak current in lagi? Tak ada. Okay. And then, I2 plus I3 kan? Okay. So, ini baru kita boleh express in voltage term kan? So, kalau I1 ni, sebab dia dah ada current kat sini, so dia straight away 3 ampere lah. Okay. I2, mana? So, V1 minus V2 kan? Divided by berapa? 4. Yes. 4 ohm. And then I3 V1 lah. V1 minus 0 kan? So, divided by 16. Okay. So, boleh kita kembangkan darab times 4 kan? Ni. So, kita dapat 48 V1 V2. Okay. So, ni yang first lah. Okay, equation yang first. Okay. So, kita tengok dekat node V2 pula. Okay. Node V2, current in I2. Betul. Ada tak lagi current in? Oh, sorry. Yang dekat I4 ni supposed to be in tau. Sebab sekarang ni dia positif kan. So, macam tu. Okay. So, current in I2 dengan I4 lah kan. Okay. Equals I5. Kita express in voltage term. I2 ni sama je lah yang macam yang kat node 1 tu. V1 minus V2 divided by 4 plus I4 kita. Sebab sekarang ni, oh sorry. 12 volt positif dia kan. So dia masuk dekat node tu. So 12 volt ni dia akan tolak dengan V2 lah So 12 12 minus V2 divided by 5 ohm. Okay. Equals I5. I5 tu tadi sama dengan 0. Okay. So kembang-kembangkan. Yang ni kita boleh darab times 5 kan.
Okay. And then akan dapat equals 0. So, bila korang bawa ke sana semua, simplifykan. Okay, ini equation yang kedua. So, kita solve kan guna calculator. Okay. Kita solve kan guna calculator. Equation 1, equation 2. Okay. So, korang akan dapat V1 equals 24.96 volt. V2 19.2 volt. Okay. So, sekarang kita nak cari V Thevenin yang kat sini. Okay. So, V Thevenin akan sama dengan the nearest nodal voltage. Okay. So, the nearest nodal voltage kat sini adalah V2. So, that means V Thevenin equals dengan V2. Sama dengan 19.2 volt. Uh, 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 uh. Dah dapat ohm tadi kan? Korang boleh dengar suara saya tak? Boleh, madam. Dengar, madam. Boleh, madam. Okay. Takut korang diam je tak? Tiba saya terlost ke apa kan? Okay. So, kita dah dapat VTH dengan RTH tadi. So, kita boleh lukis equivalent sikit. Nama dia Thevenin equivalent sikit. Okay. So, inilah. So, ini dia punya VTH. Okay. Ni kita punya RTH. Ni yang dekat V0 tadi. Okay. So, kita letaklah balik. So, dia in series. Okay. So, VTH kita 19.2 volt tadi. RTH kita yang kita dah kira 5 ohm tadi. And then, ini adalah V0 yang awal-awal tadi kan. Yang dia nak suruh kita cari Thevenin tu kan. 10 ohm kan. Letak balik. Okay. Letak balik dan lepas tu baru kita boleh cari V0. Kan? So, kalau in series, kita nak cari V0, voltage pun dah ada. Okay, kita boleh guna kaedah voltage division. Okay, so kita nak cari, kita nak cari voltage yang dekat 10 ohm ni kan. Jadinya, ingat lagi tak voltage division? So, 10 ke atas dan bawah ni dia punya hasil tambah resistance, darabkan dengan dia punya voltage. Okay, so dapat 12.8 volt. Okay. Setakat ni boleh faham? Ada nak tanya untuk example ni? Boleh, madam. Okay. Boleh, madam. Alright. Okay, kita buat example 6 pula Okay, example 6 saya nak suruh find Thevenin equivalence dekat terminal ni, A dengan B. Okay. Alright. So, nak cari RTH, kita short circuitkan voltage source, current source, kita open circuit. Okay. So, dia akan jadi macam ni lah. Okay. Dan kat sini kita punya, gerak pula. Dan ni kita punya RTH. Okay, kita nak cari RTH seen from here. Okay, seen from here. Okay, so kita akan nampak 5 ohm. Okay, 5 ohm ni pula dia ada node. So dia akan parallel dengan 14. 14 ni pula dia sesiri in series dengan 6. Okay, so jadilah macam ni. Okay, so bila korang kira korang akan dapat 4 ohm. Okay, settle untuk Thevenin resistance.
And then kita nak cari VTH pula lah. Okay, kita put back semua voltage source, current source semua tu. Okay, dan kita akan cari dia punya voltage, Thevenin voltage. Okay, kalau korang perasan, okay, kita ada dua node sini. Tapi dekat tengah-tengah ni tak ada apa-apa pun kan. Okay. Sekejap. Soalan dia lain sebenarnya. Ini kan current source kan. Macam mana pula dia di voltage source? Sebenarnya dia buat source transformation. Okay. Dia apply source transformation. Sekejap. Asal dia macam ni saya lukis. Okay, ni yang dia punya asal kat sini ada 1 ampere. Kat sini ada dia parallel dengan 6 ohm. Okay. Ni ada voltage source. Dia ada 4 ohm. Ni 14 volt. Okay. Ni 3 ampere lah. Okay. Okay. Ni kita punya A. Kita punya B. Okay. Ni yang asal. Okay. So sekarang dia apply source transformation dekat 1 ampere. Okay. Bila dia apply source transformation, kalau kita nak dapatkan sekarang ni current source. So kita nak dapatkan voltage source. Okay. VRR lah. So current dia 1 ampere. Resistance dia adalah 6. So kita akan dapat 6 volt. So that's why kat sini 6 volt. Dan ni still 6 ni still dekat sini. Ingat lagi source transformation yang korang dah belajar last week? Ingat lagi? Ingat madam. Okay. So that's why sorry saya Tak dengar. Lag madam, lag. Suara madam sangkut-sangkut. sangkut ke? Sangkut madam, lag. Suara saya clear ke atau macam sangkut-sangkut? Tadi sangkut-sangkut Oh, madam. sangkut. Sekarang okey. Oh, okay. Okay. Jadi sangkut tu setakat sampai kat mana? Lepas madam cakap yang ingat tak tukar V apa tu? Voltage transformation. Hello? Hello madam, dengar. Okay, boleh dengar suara saya? Boleh, boleh. Okay, Boleh, tadi madam. sangkut sampai mana? Source Tadi sangkut transformation sampai mana? madam. Yang 6 volt ni korang faham tak? Dapat? Dan yang tu Dah dapat. faham Yang tu. Okay. Okay, alright. Okay, sampai situ. Alright, okay. So, kita dah dapat buat source transformation. 6 ohm ni jangan lupalah. Still ada lagi walaupun kita dah dah buat transformation. Yang transform cuma dia punya source je. Dia punya voltage source ke current source ke. Alright. So, bila kita dapat circuit macam ni, okay, sekarang kita nampak ada dua node kat sini kan? Ya, yang ni dengan yang ni kan? Okay. Yang ni dengan dia nampak ada dua node tapi actually sebenarnya dia sebenarnya satu node sebenarnya. Sebenarnya macam ni Dia node yang sama macam tu 5 ohm kan. Tapi dia sebab kat tengah ni tak ada apa-apa resistance, tak ada current source ke, tak ada apa-apa source ke apa kan. So it's actually dia adalah node yang sama Okay. So dia node yang sama lah. So kat sini dia namakan node tu sebagai VTH. Okay, boleh. Sebab kat sini kita nak cari VTH ni kan. Betul. So untuk nak cari VTH voltage yang dekat sini, okay, dekat sini ni kita akan ambil node yang paling dekat, betul. So yang node ni adalah sama dengan node yang ni.
it's the same. Jangan confuse Okay? Setakat ni faham? Jangan confuse. Sebab dia tak ada apa-apa dekat tengah ni. So actually it's the same node. Boleh? Boleh faham? Faham, madam. Okay. Alright, sekarang kita boleh carilah. Kita boleh guna nodal analysis. Okay. So dekat sini saya nak namakan dia I1 lah, katakan I1 So yang ini I2, yang ini I3. Okay. So I3 ni akan lalu 5 ohm ni lah. Okay. Alright. So kita akan buat dekat node VTH ni lah VTH tu, okay. Nak guna korang tak nak guna VTH, korang nak tukar nama dia V1 pun boleh, tak ada masalah. Okay. Kat sini dia terus namakan VTH pun boleh. Korang yang labelkan tu. So korang kena tahulah. Okay. So untuk example ni dia guna nama VTH. Okay. So nak follow pun boleh. Tak nak pun tak apa. Okay, katakan saya follow je VTH. So kita akan buat current yang masuk adalah I1. Okay. So equals. So I2 and I3 So kita boleh express dalam voltage. Okay. So kalau kita tengok dekat I1 ni, kita ada 6 dengan 40 ni. Okay. So kita boleh tambahkan. And then kita tolak dengan VTH. Okay. So 6 volt tolak dengan VTH divided by 6 ohm ni. Okay. 6 ohm ni dengan 14 ohm. Okay, so 6 tambah 14 ohm. Okay. So equals I2. I2 3 ampere lah. Okay. 3 ampere ni kan. Tambahkan dengan I3. I3 sama dengan VTH tolak kosong kan. Tolak kosong divided by 5 ohm. Okay. So dapatlah yang macam ni. So, bila korang selesaikan. Okay. Korang akan dapat VTH ni sama dengan negatif 8. Okay. Setakat ni boleh faham? And then. Boleh, madam. So. Dah selesai lah. Korang dah dapat VTH tu negatif 8 kan? Sekarang korang dah dapat VTH dan juga RTH. RTH tadi 4 ohm. Okay, settle. So kalau katakan soalan tu dia nak suruh kita lukis equivalent circuit. So korang boleh lukis equivalent circuit yang ni kan. Ni dia punya VTH kan. VTH dia. Ni RTH dia. Letak je value. Okay. Right. So kat sini dia punya A dengan B. Okay. Alright. Okay. So dah settle untuk Thevenin. Okay. Sekarang kita masuk Norton. Nortons. So kalau Thevenin beza Thevenin dengan Norton ni, Thevenin kita cari VTH dan juga RTH. Okay. Kalau Norton, kita cari VN, Norton voltage, current. Voltage pula. IN dan juga RN. Norton punya resistance. Okay. Itu beza antara Thevenin. Thevenin dia cari voltage, yang Norton dia cari current. Resistance tetap sama. Okay. Kaedah nak cari Norton's resistance pun sama macam nak cari Thevenin's resistance. Kita akan short circuit kan. Kalau voltage source tu kita akan short circuit kan. Kalau current source kita akan open circuit. Okay. Alright. Kita tengok example 1 So dia nak suruh cari dekat terminal A dengan B. Ni ada dot ni A dengan B. Nak suruh guna Norton's equivalent.
Okay. So, first kita nak cari RN Norton punya resistance. Okay, samalah. Kita akan short circuit kan. Sebab ni voltage, short circuit. Apa maksud remove the load tu? Maksudnya yang macam contoh yang dalam example 5 tadi, dia nak suruh cari dekat sini. Norton ni. IN ni kan. Nak cari IN kat sini. So kita akan removekan kalau ada resistance kat situ, kita akan removekan dia. Tinggalkan jadi macam ni. So ini terminal A and terminal B. Okay. So sekarang kita nak cari RN Kita akan short circuit. Okay. Nampak dia dah short circuit. So kita akan cari RN start daripada sini. So macam mana dia boleh dapat macam tu? Okay. Sama keadaan macam Thevenin tadi. Nak cari resistance Thevenin. So kita akan first akan nampak satu ohm dulu. Okay. So dia actually yang ni. Okay. Dia parallel. Okay. 5 ohm dengan 4 ohm ni parallel. So dia akan tambahkan dengan 5 parallel dengan 4 ohm. Okay, jangan lupa yang 5 dia akan parallel dengan 4 ohm. So korang akan dapat, cuba korang kira, dapat tak 3.22 ni? Ambil kalkulator. Dapat madam. Dapat, madam. 3.22 dah Dapat madam. Okay. So faham Sama je macam keadaan macam Thevenin tadi tu. Maksudnya bila maksud ada nak panaskan, maksudnya kita akan cari dia punya total resistance ataupun equivalent resistance itu daripada sudut pandang sini. Contoh. Okay. Alright. So settle untuk resistance Rn. Kita akan cari dia punya In. Okay. Okay. So kita akan letak balik kita punya voltage source tu. Dan kita akan sambung short circuit kan tadi. Terminal tadi. Tapi tak perlu letak dia punya resistance kan. Tadi kan ada 3 ohm resistor kan. Tak perlu. Sebab kita nak cari In yang kat sini. Okay. Cuma you just need to short circuit. Sebab kita nak cari current yang lalu kat sini. In dia lah. Okay. Dia dah tulis kat situ. Okay. Norton current dia. Okay. Current yang lalu dekat sini. Alright. So kalau macam ni kan. Korang boleh nampak sebenarnya yang ini ni. Dia parallel dengan 4 ohm ni. Okay. Dia parallel dengan 4 ohm. Dan kita boleh nampak dia ada 5 ohm pula kat sini Okay. So kita boleh guna kaedah current division sebenarnya. Tetapi kalau kita nak buat current division, kita kena cari total current, betul? Sekarang ni yang dibagi adalah voltage. Macam mana kita nak cari total current? So kita boleh apply balik dengan chapter yang sebelum ni kita belajar VIR ke yang korang belajar dalam electrical technology. Untuk circuit ni, okay, lupakan dulu tentang, kita pause dulu pasal Norton. Kita cari dia punya I total. Macam mana saya nak cari I total kat sini? V sama dengan IR, betul? Betul, madam. Okay, ni VS lah, source dia kan 28 volt. So saya nak cari I total. Saya kenalah cari dia punya R total. Okay. Dan R total dia tu, okay, R total tak sama dengan Rn. Okay, sebab Rn dia tengok daripada sini. Daripada kanan ke kiri kan. Okay. R total yang macam cara biasa yang kita cari R tu. Okay. So untuk kita cari R total. Okay. Kita akan nampak yang ini pula dia akan parallel. Okay. Satu tu dia parallel dengan 4. Bila kita dah selesaikan parallel ni, baru dia akan tambah dengan 5. So korang akan dapat dalam 5.8 ohm. Okay. Okay, madam. Alright. Sebab
R total, kalau RN dia tengok daripada sini kan RN. R total tu yang biasa, cari biasa kita nak cari R total tu. So dia tak ada nak perlu pandang kepada kanan ke kiri ke. Dia R total terus lah, maksudnya selalunya kita akan kira daripada sini lah kan. Sebab dia R total kan. Okay, yang macam korang belajar dalam electrical technology apa semua tu. And then kita dah cari R total tadi. Kita dah boleh cari dia punya I total lah. So I total sama dengan VS tadi bahagikan dengan RT kan. Betul? Betul So madam. VS kita 28, voltage source kita 28 volt bagikan dengan RT, R total 5.8. So korang akan dapat dalam 4.83 ampere. Okay, 4.83 ampere. So then korang dah dapat I total. So barulah korang boleh buat dia punya current division. So current division, saya sambung kat tepi sini Nak buat current division untuk yang current yang lalu kat sini. Okay. Sekejap saya padam sikit. Kalau korang tengok, walaupun ada IN dekat sini, tapi actually dia kan sesiri kan. So actually IN ni lah IN kita, betul? Okay. So kita nak cari IN yang lalu dekat 1 ohm ni. Macam mana kita nak buat? Current division. Okay, current division. Okay, IN Ingat kalau kita nak cari yang parallel yang dekat 1 ohm, kita akan yang atas itu yang dia punya bertentangan. 4 ohm lah. Okay, boleh 1 tambah 4. Darabkan dengan I total. I total kita berapa? 4.83 ampere. So, korang akan dapat. Cuba korang kira dapat berapa? $3.864. Okay. Betul. Okay. So, saya takut korang tak faham dia punya instruction, dia punya working kat sini. So, saya tunjuk in detail lah So, setakat ni boleh faham Yang ni dia terus masukkan, tu cari I total dia terus dia buat 4 times 4 bahagi dengan 5. So, takut korang tak faham. Okay. So, boleh faham Boleh madam. Okay. Alright. So kita dah cari IN kan. Sama juga Norton ni pun ada equivalent circuit juga. So bolehlah kita letak kita punya current IN tadi. Tapi dia kalau Thevenin kan, dia sesiri kan. VTH ni dia sesiri dengan RTH kan. Okay. Tapi kalau Norton, current tu dia mesti selari parallel dengan RN. Okay, ni kita punya 3 ohm tadi. Okay, yang load tadi lah. Ni yang kita dapat tadi, RN tadi. Ni yang IN kita dapat. So, inilah bentuk equivalent circuit dia. Okay. Alright, ada soalan tak? Ada ke tak ada? Tak ada. Okay. Alright. So, saya sambung sikit. Saya sambung example 2. Lepas tu kita take a break kejap But because I need to go to the toilet. Okay. So, ini IN kita nak cari. Betul. Dekat terminal A dengan B. Alright. Macam biasalah. Tu nak cari RN. First kita kena cari RN. Kita akan. Ini tak ada. So, ini short circuit. Okay. Kat bawah ni Okay. Sini. Okay. So kat sini kita punya kita RN. Nak cari RN. Can be seen from here. From RN ni So kita akan nampak ni. Okay. Dia akan parallel dengan ini. Yang ni sesiri. So dapatlah. Senang je kan? Okay. Settle untuk RN. Untuk cari IN pula. Okay. So tadi yang asal dia macam ni tau sebenarnya. Okay. Saya malas nak scroll ke atas. Macam ni. Ni ada 120 volt.
Kat sini. Ni 2 ampere tadi kan. Ni 40 ohm. Okay. So kita ada resistor kat sini. Sini 12 ohm. Sini A. Sini B. Okay. Kita nak cari IN yang dekat sini. So kita akan sambungkan dia. Kita short circuitkan dia lah. Maksudnya kita nak cari current yang kat situ. Okay. Sekarang ni, ini yang asal Sekarang ni, kita kena apply source transformation untuk kita permudahkan yang ini. Okay. So, kita nampak current tu dia parallel dengan 40 ohm lah. Okay. So, macam biasalah. VIR kan. So, I kita 2 ohm. Resistance kita 40. So, kita akan dapat 80 volt. That's why kat sini 80 volt. Dan jangan lupa dia punya current source dia kan ke arah sana kan. So kita punya positif pun kat sini lah. Okay. Alright. And then barulah kita boleh settlekan nak cari current yang kat sini. Okay, macam mana kita nak cari current kat sini? Kita boleh apply KVL. Sebab dia dalam looping tu kan. Kita boleh apply KVL. So, katakan saya jalan daripada sini Daripada sini. Okay. So, negatif 120. Tambah. Oh, sorry. And then kita akan jumpa dengan 20 IN. Sebab dia sesiri. So, actually ni semua pun IN. The whole ni pun IN. Okay. Nampak And then, dengan confuse tak, kenapa buka I total? Kenapa buka I je? Sebenarnya kalau korang nak guna I saja pun, boleh, tak ada masalah. Nak guna I saja. Boleh. Tak ada masalah. Tapi actually, I tu sama IN. Okay, katakan. Nak guna I saja. Okay, boleh. And then, tambahkan dengan 40I lagi kan? 40I. Tambahkan dengan 80 volt. Kita jumpa positif 80. Okay. 8 volt tak dah. 80 volt. So, equals, dah tak ada apa-apa lagi. Equals 0. Dan ni lalu sini. Okay, dah. Equals 0. Okay. So, korang boleh selesaikan. 120 tambah 60I. Okay. Tambah 80 equals 0 ni kan. So, korang boleh dapat 60I. Then, ni sebenarnya ni. Macam mana? Okay, so I akan dapat 0.6667 ampere. Okay, so I actually equals IN. Sebab dia sesiri. So I tu sama je dengan IN. Okay, walaupun IN tu dia nak cari kat sini je kan. Dekat point A, dekat point B kan. Tapi it's actually the same. Sebab dia series. In series, I dia sama. Kalau parallel tu yang I dia dah berbeza setiap branch tu. Okay. So sama je lah. So dapat. Okay. Boleh faham? Ada soalan? Boleh. Okay. Kita take a break kejap boleh? Dalam sekarang 11 suku. Kita jumpa dalam 11.10 ke? 11 suku. 11.10 tak dah. 11.25 ke? Boleh? Boleh. Okay. So, kita sambung lagi
Okay guys, so boleh kita sambung? Boleh bang. Okay, so kita buat example 3 pula Okay, so dia nak suruh kita cari Norton equivalent in the following circuit. Okay, so nak cari IN kat sini lah. Dekat terminal A and B. First, macam biasa kita cari RM. Ni kita buka. Kita open sikit yang current source tu. So, dia akan jadi macam ni. Okay. So, first kita akan nampak. Gegak pula dah. Mana tadi? Kenapa pula dekat sini? Nampak RTC pula. Sekejap. Sorry, dia bergerak pula. Okay. So, nak cari RN. First, kita nampak 4 ohm ni dulu. Okay. And then, dia akan parallel dengan yang ni. Okay. Walaupun dekat sini, antara 6 dengan 6 ohm ni, dia ada point. Tetapi, sebab current source tadi kita dah open kan. Kita dah open circuit ni. Imagine kat sini dah tak ada lah benda ni. Okay. So, 6 dengan 6 tu dia akan in series lah. Okay. So, dia macam ni lah. 4 ohm ni dia akan parallel dengan 6 dengan 6 tu. Okay. So, korang akan dapat RN 3 ohm. Okay. And then next, kita cari IN. So, kita short circuit kan. Okay. Short circuit kan Norton current tu. Okay. So, kita nak cari kat sini point A, kat sini point B tu kan. Kita nak cari Norton current. So, kita short circuit kan lah. Okay. And we put back the current source. Sekarang ni, disebabkan kita, kalau korang nampak kat sini ada node. Okay. Yang saya bulatkan merah tu. Okay. Dia ada node. Tetapi, dan kita nak cari IN yang kat sini. Okay. Kalau kita nak buat nodal analysis kat sini, tak berapa sesuai lah sebab current, okay, dia akan lalu dekat jumpa node. Okay. And then dia ada 2 jalan kat sini. Satu ke sini, satu ke sini. Satu ke bawah. Betul? Yang ke bawah tu, dia ada resistance. Yang dekat IN ni, dia tak ada resistance pun. Tapi kita kena cari IN kat sini. Betul kan? Okay. So, kita get back to basic awal-awal dulu. Kalau korang belajar electrical technology. Current, dia takkan lalu rintangan. Dia takkan laluan atau branch yang ada resistance. Dua takkan lalu. Tapi kalau dia terpaksa lalu lah. Tapi kalau dia ada option, better option, so dia akan lalu laluan yang tak ada rintangan. So, kita boleh ignore 4 ohm ni. Branch yang 4 ohm ni. Sebab current is actually lalu daripada 6 ohm kan. Sini terus. Sebab dia tak nak lalu yang ada rintangan. Sebab kita dah short circuit yang dekat sini tadi kan. Sebab kita nak cari IN. Okay. Boleh faham tak setakat ni? Faham dia. Okay. So, bila awak jumpa dia ada macam ni, okay, dia punya dia ada macam IN ni nampak macam parallel dengan 4 ohm ni. So, atau apa-apa resistance lah kan. So, kita tak boleh apply yang nodal analysis macam sebelum tadi. Melainkan kalau dekat sini dia ada rintangan. Kita boleh apply nodal air masuk, air keluar tu boleh. Tetapi sekarang ni kita tak ada rintangan kat sini.
Dia tak ada apa-apa pun dekat sini. Okay. So, yang ini, dia akan lalu macam ni. Current akan lalu macam ni. Terus straight. Yang ini dia tak lalu pun. So, kita boleh ignore je resistance yang dekat situ. Okay. Alright. Jadinya, okay. Jadinya ibarat dia macam ni tau. Dia punya circuit dia. So 6 ni, okay, sekejap ni 4 ohm. Okay, kat sini dah ada 6 ohm ni kan. 6 ohm. So yang 6 ohm ni kat sini, sebenarnya ada di sini. 6 ohm. Yang ini yang IN. Nampak tak? Ibarat yang kat sini dia dah tak ada, branch ni tak ada. Ignore terus branch ni. So, bila circuit jadi macam ni, kita boleh buat macam mana? Macam mana kita nak cari IN ni? Nak cari I yang lalu dekat 6 ohm ni. Macam mana? Kita guna kaedah apa? Kita boleh guna current division. Okay. Current division. Kenapa tak keluar ni? Atau current divider ke, tak kisah. Current divider ke, apa boleh. Okay. So nak cari IN yang dekat 6 tu, 6 ohm. Kita akan ambil yang bertentangan dengan dia. Betul? Okay. Yang untuk dia punya kat atas ni. So 6. Tak keluar pula dah. 6. Okay. Harapkan dengan 4 ohm. Okay. So korang akan dapat 2 ampere. Okay. Boleh faham? Boleh? Kita bukan suka-suka tau nak kita nak ignore yang 4 ohm ni. Okay. Ada reason kenapa kita nak ignore 4 ohm ni. Sebab kita dah short circuit yang dekat IN. Kenapa kita short circuit IN? Sebab kita kan nak cari IN yang dekat sini. Okay. Nak cari IN dekat sini kan. Ni IN. Kalau Norton, lagi satu beza Norton dengan Thevenin, kita akan short circuitkan yang point yang kita nak, terminal yang kita nak cari tu untuk kita cari current IN tu. Itu salah satu beza antara beza lagi lah dengan Thevenin tu. Thevenin tu kita sekarang nak cari voltage je dekat terminal tu, tak perlu short circuit pun tak apa. Tapi kalau untuk Norton, yang terminal tu kita akan short circuit kan. So bila kita short circuit kan, jadilah macam ni. Kalau bila berjumpa dengan situasi macam ni, dia takkan lalu yang kat tengah ni, yang branch yang 4 ohm ni. Okay. Alright. So kita pergi next example. Example 4. Okay. Example 4. Sama juga. Kalau korang tengok sama juga. Kita akan cari IN kat sini kan. Okay. Awal-awal korang dah nampak 40 ohm tu kita boleh guna tak? Kita akan kira tak? Tak. Tak kan? Tak. Tak. Sama yang macam case atas tadi, sample 3. Sebab dia walaupun jumpa ada knot kat sini, sebab dia current takkan lalu yang ada, dia akan ambil, orang kata ambil the easiest way. So dia akan lalu kat sini terus. Kan? So bila kita tak ada kat sini, bila dia tak ada 4 ohm kat sini, so dia ibarat dah jadi macam in series pula. Series circuit. 20 volt. Ni 10 kan? Ni yang tadi kita nak cari IN kan? Kalau dia dah jadi series, sebenarnya yang ni pun IN. Ni pun boleh jadi IN. Allah, kenapa tak keluar? Okay. So, senang sangat ni. So, kita boleh guna, tak keluar pula. Kadang pen dia ni problem. VIR. Okay. So, nak cari I kan? I equal V berapa? 20 volt. Bagikan dengan 10. Dapat 2 ampere.
So ni IN lah. So ni adalah IN dia. Okay, 2 ampere. Sekarang lepas tu kalau korang nak cari RN macam biasalah. Okay. Tengok sama Okay, nak cari dia punya RN pula. Okay, katakan RN RN circuit dia akan jadi macam ni. Kita dah short circuit kan 20 volt tu. Okay. Ni terminal watt 1, ni terminal 2 tadi kan. So kat sini RN, daripada RN. Okay, daripada pandangan sini. Can be seen from RN tu So lah ni senang lah kan sebab ada 2 dia. So 10 parallel dengan 40 RN. So korang akan dapat 8 ohm. Okay. Madam, Okay, ya. kalau yang 40 ohm tu tukar dengan lampu kan, lampu tu nyala tak? Tak. Sebab kita dah short circuit. Okey. Hmm. Madam. Lampu tu pun dah ada resistance kan. Walaupun dia load. Sebab dia dah kita short circuit dia takkan ni lah, dia takkan menyala lah. Okay. Okay, boleh. Ada soalan tak? Ini saya rasa example terakhir untuk Norton daripada kita masuk maximum power transfer. Okay, tak ada Kalau tak ada saya continue. Saya proceed. Tak ada madam. Okay, madam. Okay, ni homework ni tak apalah. Okay, maximum power transfer. Maximum power transfer ni actually dia apply Thevenin. Dia guna Thevenin. Cuma dia nak cari power dia punya P. Berapa watt. Okay. So, dia guna kaedah Thevenin. Okay. So, kalau kita cari RTH tu, dia akan sama dengan R load lah. Okay. R load yang kat sini. R load yang A dengan B, yang terminal A dengan B tu. So, normally dia akan suruh kita cari berapa power yang lalu dekat R load ni. Okay. So, kalau power, daripada formula ni kan, dia akan expand. Sekejap akan expand. Dan akhirnya, korang akan guna formula ni. Please remember this formula. Okay. So, kalau dia suruh cari kita berapa R load tu, actually korang cari berapa RTH. Cari Thevenin resistance dia. Okay. Lepas tu dia nak suruh cari berapa power yang lalu dekat situ. So, ini formula dia. Berapa maximum power So, inilah formula dia. Okay. Dan jawapan mesti in watt. Sebab dia power kan. Madam. Ya. Madam lag. Ya. Alamak, ya ke? Sekejap. Sekarang okey tak suara? Okey dah madam. Tadi nak saya explain lagi ke? Perlu madam. Madam cakap sampai load equals to RTH. Okay. Sekejap Okay. Disebabkan dia apply Thevenin. Okay. Based on daripada Thevenin tu lah kan. So, dia come up with this formula. Okay. So, kalau korang nak cari R load, korang cari dia punya Thevenin resistance dia. So, that means RL tu sama dengan RTH lah. Okay. So, bila korang dah cari, baru korang boleh kira dia punya maximum power tu. So, formula maximum power yang ini. Okay. Salah satu sama je ni. Ni. So, kalau RL ni sama dengan RTH lah. Thevenin. Alright. So, you have to remember this formula. Takkan diberi dalam exam. Okay. So, kita tengok example 1 Example 1, dia nak suruh cari dekat sini. Okay. So, suruh kita cari maximum power. Jangan lupa kita kena apply Thevenin. Okay. First, macam biasalah. Kalau kita apply Thevenin, kita cari dia punya Thevenin resistance. So, kalau kena apply Thevenin resistance, kita keluarkan dulu load ni. Okay. So,
bila kita dah keluarkan, dah open sikit kan. Okay. So 5 ni dia parallel dengan ni. Walaupun dia dah keluar, dia bukan macam current source yang kita open sikit tu, tak. Bermaksud kat sini masih lagi ada connection yang dekat sini. Cuma kita keluarkan, kita tak kira dia punya RL tu. So bila kita tak kira dia punya RL, 5 ohm tu still lagi parallel dengan 3 ohm. Okay. So bila korang dah kira, korang dapatlah RTH dia ni. So kita tahu RTH equals RL. Okay. So korang akan guna this value dalam formula nanti. Okay. Alright. And then kita cari VTH pula. Okay. VTH, kita nak cari voltage yang dekat sini. Okay. Walaupun nampak dia open sikit walaupun dia open kat sini, tapi actually kita nak cari voltage yang kat sini. Kita anggap dia macam invisible punya branch lah kiranya. Okay. Kita boleh apply macam mana? Kita boleh apply apa? Sebab kat sini ada node, kita boleh apply nodal. Okay. So sebab ni positif, so current dia ke sini lah. Okay. And then, alright. So katakan yang ni saya namakan I1. Yang ini namakan I2. Yang ini namakan I3. Saya padam sikit Okay. Okay. So kita tengok dekat node A tu Node A. Okay. Current in I1 and I2. Okay. Betul. Equals I3. Okay. And then kita boleh dapat disebabkan kat sini dia namakan VTH tak kisahlah korang namakan V1 ke VTH, tak kisah, boleh. Okay. Alang-alang nama branch ni kat sini dia memang nak cari VTH. Kita namakan branch dia tu VTH lah Okay. So I1 kita boleh buat VTH tolak 50. Siapa yang baru masuk ni? Dah lama pun baru masuk. Sorry madam, internet slow sikit. Oh, okay. Alright. So, bila kita dah dapat, and then korang expand lah dia punya ni kan. Ni darab apa lah? Ni kita nak darab apa? Darab 3. Okay, darab 3. Ini darab 5. Ini darab 5. Korang expand kan. Korang akan dapat dengan kosong. Saya sambung bawah Okay, so bila korang dah selesaikan, korang akan dapat 8 VTH. Kemudian 275 So VTH korang akan dapat ni lah. Lebih kurang je 34.375. Saya dapat 375. Dia bundakan 38 pun boleh. Okay. Alright. So korang dah dapat ni. Katakan korang dah dapat VTH. Korang dah dapat RTH RL ni kan. Okay. Macam mana kita nak kira P max dia. Okay. Kita draw dia punya equivalent sikit. Thevenin equivalent sikit. Okay. Ni dia punya Thevenin voltage dia. Thevenin resistance dia. Dan ni dia punya RL kan. Okay. RL tu kan sama dengan RTH. So sama je value dia. Okay. Don't forget. Okay. Sama je value dia. So kita boleh dah cari P max dia ni. P max sama dengan VTH berapa? 34.38. Kita kan 38 kosong 2. Lagi 4. 8. 5. Aduh. Okay. So bila korang kira-kira, korang dapatlah 157
1.55. Saya dapat 1.77.55. Okey. Ni 0.6 dia bundarkan. Pun boleh. Okey? Boleh? Boleh medium. Yang penting apply Thevenin dulu. Okey? Baru kita boleh cari dia punya Pmax. Alright, kita tengok next example. Okay. First kita nak cari R Thevenin. Ni kita short circuit kan. Ni open circuit. Ni short circuit. Okay. So jadilah macam ni. Okay. So kita nak cari RTH. Kalau kita perasan, kat sini kan dia ada branch kan. Okay. Branch. So that means sini ada the node lah. Okay. So 3 ni actually dia sesiri dengan 5. Okay. 3 sesiri dengan 5. So kalau kita cari RTH yang 3 tambah 5 kan dia sesiri. Dan akan parallel dengan 2. Okay. Nampak sebab dia ada node kat sini. Walaupun macam saya cakap tadi, walaupun kat sini kita dah buang R load tadi kan. Dah kosong. That doesn't mean dia open circuit macam current tu. Tak. Okay. So bila korang kira, korang dapat 1.6 ohm. Okay. So settle untuk RTH dengan RL. Sama je. And then kita akan cari VTH. Okay. Sekarang ni, ingat tak dalam example yang lepas, kita pernah jumpa encounter circuit lebih kurang macam ni lah. Maksudnya, yang mana ini kan ada terminal dia, VTH kan. So first kita akan ada 2 loop. Yang pertama loop yang besar. Okay. Loop yang besar katakan sini kan. Dia lalu okay, sampai sini jumpa balik. Okay. Second dia ada loop yang kecil. Loop yang kecil yang dekat sini. Remember? Ingat tak? Ada dalam example. Nanti tengok balik example Example Thevenin yang awal-awal. Okay. So, saya namakan katakan dia ni loop yang besar. Saya akan buat looping yang besar dulu. Lepas tu baru saya buat looping yang kecil. Yang green. Tu Kat mana saya tulis ni? Okay. Kat bawah ni lah. Saya tekan. Okay. Yang biru kita tekan whole loop dulu Saya akan buat looping yang whole loop dulu. Okay. Saya start dengan positif 20. Okay. Sebab saya terbalik ke arah sana Okay. Tambahkan. Saya akan jumpa dengan positif 30. Tambahkan dengan saya jumpa 5. 5I. Saya jumpa 10 volt pula. 10. Okay. Tambah 2. 2I. Tambah 3I. I equals 0. Okay. Selesai kan? Ni. Okay. Ni. So, korang akan dapat 60 bah 10I. Okay. So, 10I kurang 60 lah kan. So, I sama dengan negatif 6. Okay. Okay. Sekarang saya nak buat small loop. Okay. Saya buat color hijau Small loop. Tengok yang loop yang hijau. Yang small loop tu. Okay. Alright. So, saya akan dapat saya akan buat daripada positif VTH. Okay. Okay. Sebab sekejap saya padam. Nanti korang tak faham. Kat sini kan
VTH kita nak cari ni. Kan? So saya buat daripada positif VTH macam ni. Okay. And then korang akan jumpa dengan 10 volt. 10. Korang akan jumpa dengan tambah 2I. Okay, dah habis. So sama dengan 0. Okay. So ni tadi yang ini yang korang dapat yang pertama kan. So ini yang kedua. So korang masukkan subs 1 into 2. Okay. So masukkan I tu negatif 6 kan. So korang akan dapat tambah 10 tambah 2 negatif 6 kan. I tu sama negatif 6 kan. Sama 0. So korang akan dapat VTH dengan 2 volt. Okay. So jadi dah kalau katakan soalan kata tak ada minta equivalent Norton circuit ke, boleh terus kira Pmax terus. Pmax kita sebab RL sama dengan RTH kan. Pmax sama dengan tadi berapa? Formula dia VTH squared for RL kan. RL sama dengan RTH. So VTH kita 2 squared for RL kita 1.6. So korang akan dapat 625 watt. Sama. Okay. Oh jangan lupa dia punya ni. M dia. Dia ada mili ke? Sekejap kira balik. Ada mili ke? Tak ada kot. 2. Kenapa dia tutup ni? Oh betul lah. Oh betul. Dia ada mili. Okay. Jangan lupa mili. Betul lah jawapan dia. Dia ada 625 milliwatt. Okay. Okay. Boleh? Boleh madam. Betul. Ada yang tak faham? Boleh. Okay. Alright. Okay, kita tengok example 3 pula. Okay. Boleh lagi kita buat example lagi. So, dia nak suruh cari dekat R ni. Okay. Dekat R. Okay. Macam biasa, kita cari RTH dulu. Ini kita short circuitkan dia. Okay. So, kat sini yang dia open. Kat sini yang dia open. Okay. Dia akan open. Ada terminal. Okay. So, kalau kita nampak. Aduh. Okay. 6 dengan 4 ni dia akan parallel. Dia ada ni So bila dia parallel kat sini, okay, dia dah selesai parallel baru kita boleh tambahkan. Okay. So macam ni lah. 6 dia parallel dengan 4. Tambahkan dengan 8 parallel dengan 12. Okay. Bila korang kira, korang akan dapat 7.2 ohm. Okay. Alright. So ni senang je kan. Nak cari RTH, RL kan. Okay, sekarang kita nak cari VTH pula. So kita nampak dah ada 2 loop. Okay. Sekarang ni VTH adalah ni. Sepanjang ni. Okay. Antara point dekat 2 loop ni. Bukan antara, dia combine yang 2 loop punya ni. Okay. So kita boleh guna kaedah looping. Okay. So kita ada I1, loop I1 dengan loop I2. Okay. Okay, kita buat loop I1 dulu Saya takut korang tak faham yang kat bawah, so saya tunjuk satu-satu dulu. Loop I1. Okay. Sama dengan 4 ohm. Okay, dia start pada sini Macam ni. 4I. 4I1 lah.
tambah dengan 7 jumpa 6. 6 I1. And then jalan lagi, oh dia jumpa negatif. Negatif 30. Dengan 0. Okay. Selesaikan. 1 dengan 30. I1 dengan 3 ampere. Okay. And then kita buat loop I2 pula. I1. Okay. Loop I2 start dengan 12 I2. Okay. Plus. Dia jumpa dengan 30. 30 volt. Jumpa dengan 8. 8 I2. Okay. Sama dengan 0. So, selesaikan. Okay. So, I2 sama dengan ni bawa sana. Okay. Negatif 1.5. Okay. So, korang dah dapat I1 3 ampere, I2 negatif 1.5. Yang ini dia tertinggal negatif. Ini lah. Okay. So, minta betulkan baliklah dalam slide tu. Kalau boleh betul. Okay. And then sekarang ni kita nak cari VTH. VTH adalah sepanjang ni kan. Okay. So, VTH sama dengan yang dekat sini campur yang dekat sini. Kan? So, 6 I1 plus 8 I2. Okay. So 6 I1 kita berapa? 3 ampere tambah 8 I2 negatif 1.5. Okay. So korang calculate, korang akan dapat 6 volt. Okay. Boleh nampak tak? Nampak video. Boleh. Okay. Sekarang ni dah bolehlah cari kita punya Pmax. Pmax sama dengan VTH squared for RL. So RL kita sama dengan RTH. So VTH kita 6 volt squared divided by 4 berapa? 7.2. Okay. So korang calculate, korang akan dapat 2.25 watt. Okay. Sama je. Okay. Ada soalan tak? Boleh faham tak yang saya tunjuk ni? Boleh, madam. Okay. Boleh, madam. Alright. So kita ada, okay dah habis dah kita punya example. So ada soalan tak? Kalau tak ada, kita boleh tamatkan dulu. Kalau ada, kemukakan. Ada yang tak faham? Ya. Tadi siapa? Aina Fakihah nak tanya. Video. Yang ni bukan soalan lama tapi saya just nak tanya. Madam tahu tak V Volten gain? Okay, Volten gain. Madam tahu tak Volten gain tu apa? Dia energy dia dekat mana? Maksudnya? Tak Kalau faham. dalam- Kena tengok soalan penuh. Oh, kita soalan. Ha-ha. Tapi kalau saya tanya kalau macam Madam tahu tak Volten gain yang AV? AV. Okay, Volten gain tu selalunya dia akan Volten tu akan bertambah lah based on the gain tu. Gain tu faham tak maksudnya macam ni? Dia ada kira gain tu adalah pemangkin dia untuk bertambah voltage tu. Macam tu. Oh, tapi dia tak macam V Thevenin maksudnya Tak. Oh, tak. Boleh bagi saya soalan macam nanti forwardkan saya. Nanti saya tengok soalan dia. Oh, saya PM Madam. PM dia nanti.
Sebab saya tak berapa jelas maksud, sebab tanya just Wotan Gate tu kan. So saya tak berapa faham apa yang awak maksudkan dengan the whole question. Okay. Okay, boleh madam. Okay. Lagi satu madam, Alright. conventional method tu macam mana madam? Conventional method. Yeah. Soalan dia macam mana? Dia nak suruh kita Calculate. jawab calculate guna conventional method. Saya rasa Contoh, maksudnya dia nak suruh calculate guna tunjuk dia punya workings kot. Tapi dia tak sama dengan cara macam yang contoh yang madam tunjuk yang Voltan Thevenin ni kan, V-Thevenin ni. Dia tak sama dengan conventional method. Conventional method tak pastilah. Maksudnya dia nak suruh kita cari V-Thevenin tapi nak suruh guna conventional method ke? Itu soalannya. Oh, okay, maksudnya mungkin V-Thevenin ni kan kita actually apply juga conventional method yang macam method-method yang lain. Contoh KVL, voltage, VIR, Ohm's law. Itu kot maksud dia. Bukan maksud Thevenin ni dia ada method dia sendiri, tak. Thevenin ni kan kalau kita tengok Thevenin ni kaedah je macam mana dia nak cari, tapi still dia apply Ohm's law, KVL, KCL, looping, mesh, nodal kan. Still kita apply benda tu. Okay. Tapi nanti madam setkan PM madam untuk voting game tu. Okay, boleh. Okay, terima kasih madam. Sama. Okay, ada soalan lagi? Lupa nak beritahu. So hari ni kita punya kelas yang terakhir lah sebab saya dah habis cover sampai chapter 4. Test 1 saya akan tanda, tetapi saya rasa test 2 dengan assignment dan final akan ditanda oleh, kejap, kelas korang siapa yang take over? Sikit teori. Korang GC Puan Hafizah. Okay? So jadinya next cuti raya tu, lepas cuti raya tu Puan Hafizah akan take over lah. So saya memang sampai sini je. Sebab saya lepas cuti raya tu saya akan kiranya waiting untuk delivery baby je lah. Okay? Tu yang saya tak dapat nak continue. Apa dia? Semoga dimudahkan urusan. Okay. Amin, insyaAllah. Jadinya saya minta maaf lah kalau selama ni saya mengajar ada salah silap, ada kekurangan sana sini kan. Okay. Dan saya minta maaf sebab saya tak boleh nak buat face to face sebab saya memang heavily pregnant. I don't want to risk myself. Saya memang tak keluar mana-mana pun, saya duduk kat rumah je. Even pergi kedai pun saya tak pergi. Minta tolong orang. Beli baju raya pun semua online, tak keluar langsung. Sebab pregnancy ladies memang high risk kan. So that's why saya tak buat face to face lah. Saya minta maaf sebab tak dapat nak buat face to face. Mungkin menyebabkan kurang faham ke atau macam mana ke, but I have tried my best. Okay. Kalau dekat kelas kita boleh tulis dia punya workings dekat whiteboard kan. So saya guna ni lah, saya tulis dekat kertas dekat atas ni lah kan, dekat tab ni kan. So hopefully korang boleh faham lah sikit teori ni. Okay. Dan sikit teori ni penting sebenarnya. Dia sampai degree masters pun korang apply sebenarnya benda ni. Thevenin, Norton, Thevenin lah selalunya. Memang akan apply sampai even degree, masters, PhD pun. So hopefully korang boleh remember lah. Okay. Boleh faham macam mana nak buat. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, kita boleh tamatkan dah dulu kita punya ni. Thank you so much for coming. And saya takut tak sempat nak cakap good luck lah untuk nanti test 2, group assignment, final exam. Okay, so thank you. So kita boleh tamatkan dulu kita punya kuliah hari ni. Selamat Hari Raya pada yang menyambutnya, yang bercuti, yang selamat bercuti. Hati-hati balik kampung apa semua. Okay. Terima kasih madam. Hati-hati madam. Thank you, Thank you, madam. Selamat. Raya. Yeah.
Selamat Okay. bersari madam. Thank you. Hari Raya. Okay. Selamat Hari Raya. Maaf saya batin. Maaf saya Sama batin, juga. madam. Sama-sama kita. Assalamualaikum, madam. Sama. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Welcome.